KPM. Mana yang lain ni takkan 5 je Jepang? Tak tahu lah. Tak tahu? Tahu dah begini. Aduh. Ni, pihak lawan dah sampai dah? Dah? Oh tu kan, diorang ada dalam apa tu? 15, 18. Oi, kita 5 orang je. Coach mana coach? Tak tahu lah. Coach pun tak tahu. Siapa coach kita kali ni Jepang? Tak tahu lah. Tak tahu juga. Main bola je. Coach tak kenal. Nak tahu siapakah coach kita kali ni? Jom kita tengok profil guru kali ini. Assalamualaikum, what's up everybody? Saya Akmal Nazri. Inilah dia Sukan Dididik TV KPM. Saya pasti murid-murid pun dah tahu siapakah coach ataupun jurulatih yang akan bersama dengan saya kali ini. Inilah dia yang mempunyai pengalaman di dalam sukan bola sepak selama 80 tahun, iaitu Coach Fendi. Apa khabar coach? Baik, Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah, 80 tahun, jadi umur sekarang berapa coach? lebih kurang lah. Tambah lagi 20 tahun. 100 tahun. Okey. Baik, kali ini sukan yang kita nak perkenalkan kepada anda. Coach, ini saya agak keliru sikit sebab kadang-kadang kalau kita tahu di dalam sukan bola sepak dimainkan oleh 11 pemain, betul? Ya. Tidak termasuk dengan pemain apa orang kata substitute lah Yes. kan? Pemain simpanan. Tapi yang ni coach, Baik. saya ada dalam 4-5 orang. Okey. Tapi boleh dijalankan juga. Futsal ke ni coach? Okey. Ha. Sebenarnya Akmal, modified game ni sebenarnya Aha. kita ada satu istilah yang maknanya kita ubah suai permainan. Okey. Jadi sekarang ni dalam era moden bola sepak, modified game kita gunakan sebagai kaedah latihan dalam kumpulan yang kecil. Jadi boleh bermain sebagai satu aktiviti di petang dengan kawan-kawan di Okey. kawasan sekolah, kawasan yang kawasan kecil dan juga sangat menyeronokkan. Jadi perbezaannya apa sebenarnya coach? Yang perbezaan yang paling ketara selain daripada bilangan pemainnya lah. Okey, yang pertama sekali perbezaannya ialah yang pertama sekali ia tidak menggunakan keperluan utama seperti tiang gol, garisan padang yang luas, Okey. yang panjang dengan kawasan yang lebar. Okey. Jadi kawasan yang paling terhad berdasarkan jumlah pemain yang minima. Kalau kita ada 8 orang, kita dah boleh main 4 lawan 4. Okey. Kalau kita ada main 6 orang, kita dah boleh 3 lawan 3. Tapi dalam era moden football sekarang ni, modified game kita gunakan sebagai satu kaedah latihan untuk atlet murid yang kebanyakannya di sekolah, di kawasan-kawasan perumahan yang kawasan padangnya terhad. Baik coach, Ya. kalau saya nak tanya kan, mungkin ada murid-murid yang akan beranggapan, modified game ni macam futsal lah coach. Betul ke coach? Adakah ia yang seakan-akan sama seperti futsal? Okey, modified game sebenarnya kita mengekalkan konsep asal permainan bola sepak. Okey. Iaitu ada bertahan dan ada menyerang. Betul. Tapi dalam modified football ataupun modified game ni ialah kita menekankan kemahiran-kemahiran yang ada dalam bola sepak sebenar. Kita nak dapatkan poin mata. Tapi dengan cara mungkin membawa bola melepasi garisan. Okey. Dapat 1 poin. Baik, itu dia yang dipanggil modified game di dalam sukan bola sepak. Baik coach, untuk yang segmen pertama ni orang kata pembukaan lah. Katanya coach nak ajarkan kepada saya dan juga murid-murid mengenai kemahiran hantaran, betul? Ya, kan membuat hantaran. Mungkin coach boleh terangkan macam mana kemahiran hantaran? Apakah perbezaannya dengan sukan bola sepak yang sebenarnya coach? Okey, dalam keadaan latihan yang begitu efisien kita perlukan jumlah bola dengan jumlah pelajar yang sesuai. Okey. Kemungkinan kalau ada 20 pelajar dengan 10 biji bola dan kawasan yang luas. Tapi dengan kaedah modified game dan juga dengan kaedah permainan kecil ini, Okey. kita boleh menggunakan pemain yang sedikit dengan jumlah
bola alatan yang begitu minimal. Sebagai contoh, dalam episod kali ini kita sekiranya kita cuma ada 8 pemain, kita ada 3 biji bola ataupun 4 biji bola pun kita sudah cukup memadai. Dah boleh dah? Dah boleh guna untuk memastikan semua pemain tadi melibatkan diri. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, dalam permainan modified ni, keseluruhan pemain tadi boleh melibatkan diri dalam aktiviti. Tak perlu tunggu masa, tak perlu berhenti untuk tunggu giliran dia. Betul juga. Jadi dia akan terlibat sekali. Itu antara kelebihan dia. Dia takkan ada orang kata masalah yang coach, asyik si Jepang je main. Ya. Saya yang si Cheng ni bila nak main kan? Balik Jepang. Cheng tak dapat main, betul tak? Itu selalu Contoh. betul. Kan? Okey. Baik, yang apa lagi selain daripada itu, coach? Dan yang paling penting, dia sebenarnya lebih menyeronokkan. Kita faham naluri pemain bola sepak daripada peringkat umur bawah sehingga veteran ataupun atas, bermain adalah nombor satu. Betul. So, naluri manusia bermain, mengalami perasaan dalam permainan akan dapat mempelajari sesuatu. Learn from the experience. So, dari sudut itu juga kita boleh cungkil kemahiran dan kelebihan. So, mereka seronok bermain. Yang penting, menyeronokkan. Ya, okey. Coach, dari segi elemen, kalau saya nak berkata mengenai kemahiran hantaran ini, apa antaranya, coach? Okey, elemen yang paling penting dalam hantaran sudah tentulah melibatkan sentuhan teknik bola tadilah. Sama ada kawalan bola dan membuat hantaran tendangan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sudut hantaran. Ke sudut hantaran, arah bola untuk dihantar dan juga untuk ditendang. Dan yang ketiga ialah dari sudut komunikasi. Sudut komunikasi. Kita dapat juga perkara-perkara ni dalam latihan yang biasa. Tapi secara latihan biasa, dia begitu konservatif, iaitu dari titik A ke titik B. Betul. Hantaran A ke B. Tapi dalam bentuk suasana permainan, dalam situasi permainan, pemain akan bergerak, membuat keputusan, tengok ruang, berkomunikasi. Jadi cuma kita tentukan aras permainan tu dengan kebolehan ataupun keupayaan pemain. Baik, coach. Saya rasa dengan cuaca yang cukup sejuk macam ni, betul? Alhamdulillah. Apa kata kita pergi minum jus oren dulu, boleh tak? Boleh. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi Coach Fendi akan kongsikan kepada kita semua. Semua yang selepas ini dalam Sukan Didik TV KPM. Coach, kat sana ada jus oren sedap tu, coach. Jom ikut saya. Kata yang situ dia ada jual juga cicong fang. Free ya. Baik, masih lagi menyaksikan Sukan Didik TV KPM bersama dengan saya, bekas pemain bola sepak pada tahun bila coach? Saya tak ingat bila. Saya pun tak ingat. Coach pun tak ingat. Check balik. Ya. Dengan saya Akmal Nazri dan juga Coach Fendi kita. Kali ini yang belakang ini bukan patung. Mereka adalah orang betul. Lambai sikit. Lambai sikit. Suara tak ada, suara. Yeah, tepuklah sikit. Coach, mereka ni siapa sebenarnya, coach? Adakah anak coach, anak buah, anak jiran sebelah? Macam mana, coach? Okey, mereka ni adalah pemain-pemain yang kita pilih untuk berada bersama kita hari ini. Untuk tunjukkan sedikit kemahiran yang kita akan buat pada pagi ni lah. Ini orang kata memang profesional punya pemain lah kan, betul? Yes. Ya, cuma yang itu je saya geram je saya tengok ini. Baik, coach. Sebelum kita nak mulakan kita punya kemahiran ataupun teknik hantaran kan, yang ini ada di atas padang bersama dengan kita ni, coach. Mungkin coach boleh terangkan apa nama alatan ini dan kegunaannya. Coach, silakan. Baik, okey. Untuk episod kali ini, kemahiran yang kita akan buat ialah kemahiran hantaran dalam situasi permainan kecil ataupun modified game. So, macam saya kata tadi, awal tadi ialah kita perlukan sebenarnya alatan yang sangat minima. Jadi, kita perlukan marker ataupun penanda, diskon dan juga kita perlukan kon sebagai penanda untuk sebagai tujuan ataupun target sebentar nanti. So, kita perlukan bola. Mungkin kalau kita ada hanya 4 biji bola pun dah cukup. Tapi bergantung kepada keperluan lah. Tapi sebenarnya alatan yang kita guna berdasarkan berapa ramai kita punya atlet yang ada. Baik, kalau macam contohnya sekarang ini kita ada dalam 9 orang, coach. Dalam 9 orang kita perlukan hanya lebih kurang kita perlukan 3 ataupun 4 sudah cukup. 3 ataupun 4 seperti mana yang coach katakan tadi. Baik, coach, kalau saya dapat lihat kan,
keluasan padang ataupun saiz sebenar padang bola sepak itu dalam anggarannya berapa, coach? Kalau bola sepak antara 90 minima ke 110. Okey. Dan lebarnya 68 ke 72. Okey. Itu Jadi yang padang bola sepak kan? Ya, betul. Jadi kalau untuk modified game ataupun latihan modified ni, biasanya kita berdasarkan kemampuan ataupun keupayaan pemain kita. Berdasarkan pemain yang saya ada ni, saya telah sediakan ruang kawasan permainan 12 meter kali 15 meter, 2 grid. Jadi maksud dia 2 kotak ni berdasarkan 12 kali 15, maksud dia 24 dengan 15. 24 dengan 15. Dia ada tak dalam orang kata kalau padang bola sepak tu suku daripada saiz padang bola sepak tu? Tidak juga, Oh, tak juga. sedikit lagi kecil. Bawah suku apa, coach? Tak tahu lah tu. Kena balik buka buku tengok balik. Kita kena tanya guru matematik kan, coach. Maksud- Bawah suku apa dia? Baik, coach. Sekarang ini kita pun dah tahu dah alatannya, saiz dia, dan sekarang ini sebelum apa-apa kita nak buat, kita kena buat ini dulu, aktiviti pemanasan badan kan, Ya. supaya untuk mengelakkan kecederaan. Jadi kalau untuk yang modified game ni, adakah pemanasan badan dia sama seperti sukan-sukan yang lain ataupun dia ada sedikit berbeza, coach? Okey, baik. Dalam situasi permainan kecil ataupun kita sebut modified game ini, permainan ubah suai, dalam aktiviti pemanaskan badan kita akan masukkan juga elemen-elemen tentang teknik-teknik membuat hantaran. Apa yang paling membuat hantaran. Okey. Jadi kita tak tumpu kepada hanya memanaskan badan, meningkatkan kadar nadi, tapi dalam masa yang sama kita terus menekankan kaedah yang betul untuk membuat hantaran. Cantik, coach. Jadi dua dalam satu. Dua dalam satu. Maksudnya kita pun dapat membuat pemanasan badan dan dalam masa yang sama kita pun dapat melakukan teknik hantaran itu. Betul, Ya. coach? Dua dalam satu. Baik, coach. Kita mungkin boleh mulakan? Boleh. Okey, yang pertama apa yang saya dan juga atlet-atlet yang di belakang ni kena buat dulu, coach? Okey. Untuk aktiviti yang pertama, Okey. kita ada sebiji bola dan juga 4 pemain. Okey? Okey, Akmal boleh join. Okey. Okey, bergerak dalam kawasan. Saya nak pasukan mana yang paling kuat? Tim mana paling kuat? Ini, kalau ini pasukan paling kuat, saya pergi pasukan yang paling biasa je. Okey. Saya tahu tahap kemahiran saya, coach. Okey, apa yang perlu kamu lakukan sekarang ni? Okey, buat hantaran dan bergerak dalam kawasan kotak ni saja. Okey, bergerak, move. Okey, saya tengok bergerak. dulu. Oh, macam ni je? Bergerak, ya. Bergerak dulu. Oh, bergerak. Pastikan tidak berada di tempat yang sama. Okey, Okey, saya move. lost ke? Okey, minta bola. Okey. Coach, saya cuba boleh, coach? Boleh, teruskan. Okey. Okey. Oh, dia kena bergerak. Okey. Pas. Ha. Okey. Let go. Dia Okey, macam perlu juga berkomunikasi. Minta. Okey. Woo. Okey, stop. Okey. Coach. Ya. Apa yang saya dapat lihat dan rasakan. Baik, saya ambil nafas sekejap. Coach, macam tadi kan coach ada katakan, Ya. okey, kalau di dalam sukan modify game ini, modify football ni kan, dia memang agak lain sedikit, terutamanya apabila kita membuat pemanasan badan, sebabnya selalu kalau macam pemanasan badan yang biasa kita akan buat yang biasalah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini nampak tak? Walaupun tak sampai 1 minit, kita dapat rasa Dapat kita rasakan punya pergerakan. denyutan jantung Meningkat. lepas tu dapat juga melakukan teknik hantaran. Coach, cuba coach buat pula saya nak tengok. Saya dah buat lah. Okey, coach, ini antara salah satu ataupun ada lagi yang coach bakal tunjukkan? Okey, untuk aktiviti memanaskan badan dan teknik, kita akan ada tingkatkan aras kesukaran ni lah. Dia ada tahap-tahap dia. Ada tahap supaya kita pastikan bila pemain bersedia untuk satu tingkat, kita akan tingkatkan supaya dia lebih bersedia untuk aktiviti yang seterusnya. Kita akan buat perkara yang sama, cuma kali ni kita akan pastikan hantaran lebih jauh antara dua kotak. Jadi maksud dia boleh pas kepada pasangan rakan di kiri dan di kanan dan dia boleh bergerak dia semakin luas. Cuma bola pastikan hantaran ke antara kotak ke kotak.
Tapi saya rasa yang tadi macam biasa-biasa tak? Ada tak dia punya luar biasa sedikit Ini daripada sebelum? bau sikit. Ni bau sikit. Sekarang ni saya nak tunjuk yang Ansur maju daripada aktiviti warm up tadi. Okey. Sekarang kalau dah ready kita boleh tunjuk. Okey, saya tengok dulu macam mana. Okey, tengok. Okey. Okey coach, sebelum mereka lakukan mungkin Okey, coach baik. boleh terangkan apa yang akan berlaku ni. Okey, sekarang ni sebelum kita teruskan aktiviti tadi, Okey. saya nak ceritakan sedikit. Kenapa kita buat begini? Okey. Sebenarnya kita kumpul semua elemen dalam permainan-permainan yang kita dapat dalam permainan besar tadi. Menggelecek, Okey. bersama rakan, Okey. kemudian membuat hantaran, berlari, meminta bola. Jadi dalam aktiviti warm up tadi, kita bukan setakat warm up fizikal. Kita warm up juga dia punya cardio, dia punya psikologi dia. Mentality. So dia tahu waktu bila dia nak minta bola. So dia ready di sini, dia ready di fizikal. So koordinasi dia akan lebih baik berdasarkan permainan biasa nanti. Itulah. Itu dia. Jadi yang ni kalau kita dapat lihat, okey baik, dah ada mereka pun sudah bersedia. Jadi 4 orang di bahagian sini dan 4 orang di bahagian sana, betul? Saya pecahkan 2 bahagian lah, bahagian A dan bahagian B. Yang ini mereka kalau saya dapat lihat pun dah ada 4 biji bola. Jadi ada 1 kan? Ada 1. Jadi yang ni diorang akan apa? Saling membuat hantaran? Okey, sekarang ni ada 4 biji bola dengan 8 orang pemain. So maksud dia setiap 2 pemain ada 2 peluang untuk membuat hantaran. Okey. Jadi maksud dia ada 4 bola yang bergerak, jadi akan memberi sedikit tekanan kepada pemain yang ada bola supaya melihat terlebih dahulu sebelum membuat hantaran. Okey, tadi 1 biji bola dengan 3 peluang hantaran. Betul. Sekarang 2 biji bola dengan 2 hanya hantaran. Baik. Jadi maksud dia kita beri tekanan kepada pemain supaya dia lebih berfikir. Jadi kita nak rangsang dia punya pemikiran supaya melihat situasi permainan sebelum membuat hantaran. Baik coach. Okey, jadi korang semua dah bersedia? Okey, kita tengok bagaimana nanti saya akan masuk juga di dalam mereka punya latihan ni. Okey, kita mulakan 1 2 3. Teruskan. Dribble. Hantar pada siapa saja. Tengok siapa yang tak ada bola. Okey, stop. Okey, stop. Okey. Stop. Bola. Okey, stop. Reset bola. Okey. Tak, masa 3 bola dah tarik. Okey, kamu boleh buat hantaran kepada siapa saja yang tak ada bola. Tak semestinya pada rakan saja. So tengok dulu ruang mana yang kosong kepada siapa yang boleh hantar bola. Tak semestinya A kepada B ataupun Japan kepada Aiman saja. Kepada siapa pun boleh. Okey. Dribble, gelecek, buat hantaran dan pas. Pastikan tengok ruang. Play. Main. Okey. Ambil bola. Nampak tak? Yang ini lain kan daripada yang latihan tadi. Yang ini memerlukan kita punya pandangan supaya hantaran bola kita akan sampai kepada kita punya teammate. Coach, saya cuba masuk coach. Ya, teruskan. Okey. Hop. Buat satu hantaran jauh. Minta bola. Pemain yang tak ada bola beri bantuan dan juga bagi option pada rakan. Hop. Okey, stop. Sini. Mari. Okey. Okey, coach. Bersama dengan saya ni namanya adalah Ceng. Ceng ah. Hayya, Ceng. Mana mau lari? Ceng. Okey, macam mana latihan tadi? Senang ke susah? So aktiviti yang pertama tu senang ah. Yang pertama yang sebelum ni lah kan? Yang ni. Yang ni penat Penat Okey. Coach tak penat? Coach tak buat. Gitu je buat. Okey, nampak tak? Sebenarnya walaupun nampak mudah hanya membawa bola dan memberikan hantaran kepada kawan kita, tapi dia lain sikit lah kan? Dia punya stamina pun lain, dia punya endurance pun agak lain, betul coach? Betul. Coach, sinilah coach. Diorang tadi cakap dekat saya, Abang Akmal, tak ada ke air jus temikai laici? Temikai pula? Temikai laici. Tadi kan dah orin. Dia kata ada. Coach akan belanja kita semua. Okey ke tak temikai laici? Ya, coach.
Demikian. Ya. Demikian. Sekarang boleh? Boleh. Okey, jom. Sekali lagi. Jom. Kita berhenti rehat dulu sampai selepas ini. Langsungkan di Didik TV KPM. Coach, lychee tu saya boleh kalau nak daripada Cameron Highland punya. Alright, masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Coach. Terima kasih banyak-banyak dah belanja kami semua telikai lychee. Okey kah? Oh, nampak sangat menipunya. Baik Coach, sebelum ni Coach dah tunjukkan ataupun dah ajarkan kepada kami semua bagaimana kita membuat salah satu latihan pemanasan badan kan. Yang mana ianya memerlukan teknik untuk kita melihat siapakah kawan yang kita perlu menghantar hantaran bola itu. Tetapi Coach, si Halan, dia cakap, bang, tak ada tekanan, tak ada pressure, macam tak seronok. Okey. Macam mana ni Coach? Okey, aktiviti yang kedua yang kita akan buat nanti, kita akan masukkan tekanan. Yang ini dia? Tekanan. So, kita akan gunakan... Nak kan? Dapat. Okey, jadi yang ini apa yang bakal berlaku, Coach? Okey, dalam aktiviti ini, ialah aktiviti yang kedua dalam latihan ni. Okey. Tadi, hampir ke semua pemain menggunakan kemahiran membuat hantaran. Betul. Tanpa tekanan, tetapi dalam masa yang sama, mereka perlu secara bersendiri berusaha lebih. Berusaha lebih? Maksudnya berfikir, lihat ke hadapan, tengok ruang apa semua. Tapi tiada tekanan. Betul. Dalam keadaan sekarang ni, aktiviti yang kedua, aktiviti yang dia dah lakukan tadi, dia akan tambah aras dia dengan ada tekanan. Sedikit gangguan daripada pasukan lawan ataupun pemain yang akan bertahan. Tapi yang maksudnya apa yang saya dapat lihat dari segi penerangan coach, dia makin lama tahap kesukarannya pun akan lagi meningkat berdasarkan kesesuaian kebolehan mereka. Baik. Ya. Jadi yang ini coach, bayangkanlah di dalam satu kumpulan ada 4 orang pemain. Jadi seorang itu akan menjadi pengacau lah coach. Ya, macam mana? Pasukan lawan. Pasukan lawan ni. Ya, ia akan datang untuk memberi tentangan ataupun memberi saingan. Jadi coach, di hujung nanti latihan ini apabila ada tekanan kan, apa pemain itu akan dapat daripada latihan ini, coach? Okey, kelebihan daripada aktiviti yang kita akan buat sebentar nanti ialah selain daripada membuat hantaran, lihat ke arah ruang, ia akan memberi peluang kepada pemain untuk membuat keputusan. Bertindak balas dengan tekanan yang diberi oleh pasukan lawan. Jadi dia tidak hanya membuat hantaran A ke B, point C ke D. Jadi dia akan betul-betul mengikut situasi permainan. Sekiranya saingan ataupun halangan datang dari pihak lawan, datang dari sebelah kiri, dia akan cuba membuat ubah arah dan membuat hantaran ke sebelah kanan. Jadi pemain yang ada bola dan juga pemain yang tiada bola, rakannya juga akan bertindak balas dengan situasi permainan tadi. Baik. Ini yang kita cuba tunjulkan dalam permainan modified game ni. Baik, itu dia murid-murid. Yang mana saya pasti perkara ini juga akan dilakukan di dalam keadaan ataupun situasi yang sebenar kan? Apabila ada pihak lawan datang kepada arah kita kan coach? Dekat situlah akan menunjukkan kita punya skill, betul? Bagaimana kita nak melepasi pihak lawan kita, kan? Baik, mungkin ada di kalangan anda semua yang menonton ini, macam mana ni ada halangan, berapa halangan yang akan datang? Coach, boleh tak kalau kita lihat dulu bagaimana pemain-pemain ini lakukan? Boleh? Boleh. Okey, silakan coach. Okey, sekarang ni kita akan ada 4 pemain, 3 lawan 1. Sekarang ni pasukan kuning dan juga Frozen, 3 lawan 1. Untuk aktiviti yang pertama, bebas. Sentuhan bebas. Cuba jangan hilangkan bola. Jadi pasukan yang bertahan, pastikan bila you dapat bola, kan, kawal bola tersebut. Ready? Okay, move, go. Gunakan ruang. Okay, tengok di ruang yang kosong. Bergerak. Okay, bawa bola ke ruang. Okay, stop. Okey. Macam tu, coach? Okey. Itu antara contoh yang kita akan buatlah. Okey. Tapi dalam aktiviti ini juga sebenarnya satu elemen lagi yang terlibat ialah taktikal akan berada di situ.
Tactical bermaksud dia hubungan kait antara dua pemain atau lebih dalam situasi permainan. Ya. Yang ini kan coach, apabila saya melihat dia membuat saya teringat kalau dulu-dulu kan, kalau kita ada 3-4 orang pemain coach, seorang tu mesti akan orang panggil dia macam jadi apa? Mangsa lah kan? Ya, mangsa. Ini orang kata bahasa-bahasa kampung dulu lah kan. Yes. Okey, yang datang lambat tadi tengah, dia cuba untuk mengejar bola daripada kawannya. Jadi bayangkanlah macam tadi saya dapat lihat Cheng yang berada di tengah-tengah kan. Kalau dia dapat menahan bola itu ataupun menepis bola itu, jadi adakah Cheng akan bertukar dengan kawan dia yang lain ataupun habiskan sampai ada tempoh masa yang diberikan? Okey, dalam aktiviti ini sebenarnya kita nak pastikan tentangan ataupun saingan ataupun halangan yang diberi itu berdasarkan sesuatu masa lah. Okey. Supaya kita nak semua orang mendapat peluang untuk bermain dan juga menjadi sebagai pasukan yang bertahan. Okey. Jadi sampai satu masa kita akan berhentikan permainan dan tukar. Jadi pemain yang belum berada di tengah akan tukar. Okey. Kita bergantung pada situasi permainan. Ada jurulatih ataupun permainan yang berdasarkan siapa sentuh dia masuk. Siapa sentuh dia masuk. Siapa sentuh dia dapat bola, dia akan keluar balik. Tapi berdasarkan apa yang kita akan buat hari ini ialah berdasarkan masa. Okey. Antara 10 saat ataupun 20 saat. Jadi kita pastikan dia akan bekerja dengan keras lah. Baik. Dia akan bekerja sebab dia nak cepat. Coach, kalau saya dapat lihat, kalau mereka bergabung pun boleh juga kan? Mungkin 8 orang ini, 2 orang yang akan jadi yang di tengah itu untuk mengejar bola dan 6 itu akan memberikan pas terhadap kawan-kawan yang lain pun boleh juga kan? Coach, saya macam nak cubalah, tapi saya tak nak jadi yang tengah tu, boleh ke? Boleh. Okey, saya nak cuba macam mana dulu keadaan yang sebenar. Nanti saya bagi testimoni. Wah, macam jual produk. Okey, kita akan cuba dulu. Kita buat lagi sekali, boleh ke? Boleh. UK boleh? Is it hot? Nah. Okey. Okey, kita cuba Okey, di sini 4-1. Okey, 3 atas. Kita main dekat sikit lah. Kesian dia Tadi tu. main tu. Okey. Macam jauh sangat. Okey, coach. Okey. Okey, main. Play. Berapa touch? Okey. Pastikan jangan matikan bola. Gerakkan bola ke ruang. Kena buat hantaran. Okey, main lagi. Kita belum tukar lagi. Ceng, kau jangan beri Ceng. Nanti peluh, Ceng. Okey, stop. Kita tukar orang tengah. So, kuning pun tukar. Kuning tukar, biru tukar. So, kuning yang lain. Okey, stay. Okey, masuk. Kuning yang lain tukar. Okey. So, kita akan tukar selepas 20 saat. Ready? Okey. Okay, play, main. Pastikan jangan keluar pada kotak. Gerak juga. Okey, sekarang buat dua hantaran saja. Dua atas saja. Dua hantaran saja. Okey. Okey. Stop, boys. Okey. Wah. Macam mana? Coach, saya rasa yang tak menjadi pemain di tengah ataupun menjadi yang memberi tekanan tu, dia tak penat sangat. Sebab bila kita tengok kawan kita datang dan kita memberikan bola kepada kawan kita, kita akan rasa macam, come on lah, cepatlah masuk kan? Tetapi yang menjadi cabarannya apabila pemain di tengah itu. Kan, yang mana pemain tengah itu, dia kena bekerja keras sedikit untuk mendapatkan bola, betul? Untuk mendapatkan bola. Tetapi sebenarnya ini merupakan salah satu perkara yang saya dapat lihat juga, kerjasama dan juga chemistry di antara satu pemain yang lain supaya apabila di atas padang nanti dia dah tahu dah kalau pemain datang, yang kawan tu dia dah boleh buka ruang. Wah, dah cerita pasal buka ruang ni dah lain dah ni coach kan. Oh, okey. Tapi saya nak tanya dulu kepada pemain kita yang sini. Siapa yang tengah-tengah tadi tu? Okey. Okey, sini. Jepang. Wah, baik. Nama pemain ni adalah Jepang. Jepang. Apa yang awak rasa sewaktu awak menjadi kita nak panggil apa? Bukan mangsa kan, yang memberi tekanan kepada kawan-kawan awak, Jepang? Defender. Saya rasa amat intens sebab saya kena kejar yang daripada player lain ke player lain dengan pace yang laju. So kita kena catch up lah. Tapi pernah tak ada satu ketika awak rasa macam, rasa nak putus asa? Tak ada. Tak ada? Benda kita tak boleh putus asa.
Jawapan awak seperti berusia 40 tahun lah. Wah, okey. Jepang boleh ambil balik tempat. Baik coach, kalau kita dapat lihat ini sebenarnya ini juga merupakan salah satu latihan yang membuat pemain itu tidak mudah putus asa. Ya. Boleh komen sikit coach? Okey, sebenarnya dalam aktiviti tadi, selain daripada kita tengok tadi 4 lawan 1 ataupun 3 lawan 1 lah. Okey, pemain yang 3 tadi sebenarnya dia boleh buat hantaran, pergerakan dan melibatkan komunikasi antara satu pasukan lah. Okey. Okey, macam mana kita nak tentukan dia punya kesukaran supaya orang yang di tengah tu tak terasa macam Seorang-seorang saja. So kita bagi tingkat aras kesukaran dia yang lebih lah. Contoh, kita hadkan sentuhan dia. 2 sentuhan, 3 sentuhan, 1 sentuhan. 1 sentuhan. Contoh. Semakin contoh lah. Okey. Jadi berdasarkan kebolehan dan keupayaan mereka sekarang ni, kita bagi mereka 3 sentuhan untuk satu masa. Jadi pemain yang tengah tahu selepas 3 sentuhan dia boleh berjaya mendapatkan bola. Jadi maksud dia ada hope untuk dia terus mengejar. Macam tu. Tapi yang paling penting sekali ialah dalam konsep permainan kecil ni bukanlah intensiti ataupun kualiti permainan yang kita cari, tapi nombor 1 ialah teknik permainan, kerjasama berpasukan dan kemahiran bermain secara dalam keadaan yang menyeronokkan. Dan juga saya rasa kawalan bola itu juga memegang peranan yang cukup penting. Yalah, tu yang teknik tadi. Teknik kan? Teknik tadi. Baik coach. Kadang-kadang saya nak lihat juga macam mana kalau tadi kan mereka berikan 3 sentuhan. 3 sentuhan. Kalau kita buat 1 sentuhan boleh coach? Boleh. Ha. Kita pernah lakukan untuk aktiviti 3 lawan 1 dalam 1 sentuhan. Tapi berdasarkan keupayaan pemain yang agak lebih tinggi sedikit lah. Jadi sekurang-kurangnya 3 lah. Sekurang-kurangnya 3 ataupun 2. Okey, berdasarkan peringkat umur dan pengalaman mereka bermain dalam bola sepak, kita boleh tahu dan kita boleh sukat lah keupayaan mereka dan kita boleh laraskan ataupun sesuaikan latihan kita dengan keupayaan mereka. Baik. Setelah tentu jurulatih ataupun rakan-rakan sesama mereka tahu bagaimana keupayaan mereka dan mereka akan tentukan had keupayaan dan juga syarat-syarat dalam permainan tadi. Baik. Coach, kalau contohlah kalau sekarang ni saya minta untuk kita gabungkan dan mungkin 2 orang ataupun 3 orang yang akan memberikan tekanan, boleh? Boleh. Termasuk saya nak rasa macam mana jadi Jepang tadi tu, boleh? Boleh. Okey. Tapi dalam keadaan sekarang kita akan main 5 lawan 3. 5 lawan 3. Ataupun kalau akmal sekali kita main 6 lawan 3. Boleh. 6 lawan 3 tu cantik sedikit. Boleh coach? Boleh. Okey. Kita cuba. Okey. Jadi siapa yang akan di tengah itu? Okey, sekarang selain ni daripada saya. Okey, Akmal nak masuk tengah? Betul. Okey, bagi bib kepada Akmal. Yeah. Abang Akmal. Okey. Okay. Ada bau. Buang bib. Buka bib. Okey. Okey, kita akan main konsep yang sama. Kawal bola, bagi bola ke ruang. Dan kali ini kita akan hadkan sentuhan. Cuma 3 sentuhan. 3 sentuhan. 3 sentuhan. Baik. So pastikan jangan matikan bola di kaki. Sentuhan pertama, gerakkan bola dan buat hantaran. Okey. So, kita pakai sepiji bola. Okey. Bola. Boleh ke? Okey. Coach, ni kalau saya pegang pun boleh juga kan? Pegang saja. Okey, saya pegang Pegang. Okey. Jadi siapa tadi yang 3 orang di tengah selain daripada saya? Jepang dan juga Croatia. Okey. Okey. Ready? Okey, 1 2 3 Croatia. 1 2 3. Croatia. Okey. Play. Okey. Okey, bergerak. Jangan duduk di tempat yang sama. Long pass. Good. Turn. So, cakap. Communicate. Bagi tahu dekat rakan ada musuh atau tak ada. Tukar arah. Okey, stop. Okey. Okey, terima kasih. Coach, tolong buli saya coach. Okey. Macam tu rasa dia Okey, mana yang bersama-sama berjuang dengan saya kejap sini. Wah. Okey. Mana? Sini. Benar? Benar. Coach, saya nak minta satu perkara je coach. Okey. Kami bertiga pergi rehat dulu. Yang lain sambungkan latihan, boleh? Boleh. Lepas ni jangan datanglah. Mungkin kami akan pertimbangkan. Okey. Okey, kepada anda semua jangan ke mana sampai sini, kita akan kembali dan sukan di Didik TV KPM. Coach, kami minta dulu. Jom. Sambung.
Okey, tak apa. Kita pun rehat dulu. Dua muli kita. Baik, masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya Coach Fendi dan juga Akmal. ya, Akmal dah berjanggut dah sekarang. Akmal. Baik, Coach. Kalau kita dapat lihat yang sebelum ini, Coach dah ajarkan kepada kita semua bagaimana teknik membuat hantaran, menerima hantaran dan juga bagaimana latihan itu dijalankan di dalam sukan modified football ini, kan? Ya. Coach. Tapi yang inilah masa sebenarnya semua perkara-perkara yang telah Coach ajarkan akan diterapkan ataupun diaplikasikan di dalam latihan yang sebenar. Betul, Ya, Coach? betul. Okey. Yang ini apa yang bakal berlaku, Coach? Ceritakan. Baik, untuk aktiviti kali ini, aktiviti yang terakhir ialah dalam permainan kecil, modified game. Kita akan bawa mereka ni untuk menggunakan segala benda yang kita dah ajar dan bagi peluang untuk mereka lalui di peringkat pertama dan kedua, iaitu teknik dan juga situasi permainan dalam game modified. Dalam situasi ini, kita tak lagi berhenti ataupun stop untuk buat pembetulan kepada mereka. Okey. Mereka akan terus bermain, tapi kita masih boleh beri bimbingan daripada tepi. Kita tak nak hentikan permainan supaya kita tak potong dia punya keseronokan bermain tadi, supaya dia bermain dengan momentum dia sendiri. Asalkan dia terus menggunakan kemahiran teknik yang kita ajar daripada awal. Okey. Itu dia. Nampak Coach cakap tak nak potong keseronokan. Kita potong keseronokan itu. Ya, tapi yang ini, Coach, bagaimana mereka akan diberikan markah? Adakah sepak melepasi di antara dua kon ini ataupun sepak kena bagi kon atau macam mana tu, Coach? Okey, dalam perlawanan sebenar, permainan sebenar, kita ada gol kan, kita ada target yang begitu nyata lah mendapatkan gol. Tapi untuk kemahiran hari ini ialah kemahiran hantaran. Jadi untuk kemahiran hantaran ni kita masih juga perlukan satu target ataupun satu tujuan supaya mendapat satu poin ataupun mata. Jadi apa yang kita buat hari ni, pasukan akan bersaling membuat hantaran, Baik. akan menghampiri ke sasaran Okey. dan juga menendang bola menjatuhkan sasaran ataupun kita letak kon tadi. Jadi kalau Coach itu terbalik, Terbalik dia akan dapat satu mata. Macam tu. Jadi okey. bukan mudah untuk mendapatkan mata dengan tendangan ke arah kon. Jadi pasukan perlu membuat hantaran serapat mungkin. Okey. Jadi dia akan buat lebih banyak hantaran, lebih banyak pergerakan dan lebih banyak bantuan daripada rakan supaya dapat hampir dengan kun untuk membuat Yang hantaran. ini memang tidak ada penjaga gol, betul? Tidak akan ada penjaga gol. Yang ini kalau selalu kalau kita main dekat padang-padang waktu petang-petang kan. Yes. Okey, kita tak ada main penjaga gol. Kita main kena tiang dapat mata. Dapat mata. Inilah dia. Okey, jadi mereka pun telah diberikan dua kumpulan. Ya, dua kumpulan. Okey, diberikan dua kumpulan yang mana dibarisi oleh, kita ada kalau dapat lihat di sana, nama samarannya Coach, Jepang. Kita juga ada Aceh, kita ada Alan, kita juga ada Croatia. Dan di sebelah sini pula kita ada Ijo. Okey, kita ada Kai, kita ada Zain dan juga UK. Saya hafal nama mereka, Coach. Wah, betul kan? Betul kan? Betul. Okey. Jadi Coach, saya serahkan tanggungjawab ini kepada Coach untuk memberikan bola kepada mereka. Anda semua dah boleh dah ambil tempat masing-masing. Okey, beri tepukan dulu. Jadi murid-murid, sila lihat bagaimana latihan ini dijalankan selepas semua teknik yang telah diajarkan oleh Coach kita. Okey, Coach. Okey. Pastikan lihat sasaran, you punya target gol kamu adalah kun, jatuhkan kun. Ready? Play. Okey. Okey Coach, mungkin kita berikan ruang sedikit untuk murid-murid melihat apa yang berlaku di atas padang. Okey, bola keluar. Okey, tak apa. Bola Okey. pasukan lawan. Ambil di belakang bola pasukan lawan. Alright. Okey. Okey. Beri tekanan, come on, beri tekanan. Dapatkan bola. Okay, start. Start semula. Restart. Okey, mula balik. Okey, attack. Boleh buat serangan. Come on. Dapatkan mata. Dapatkan mata. Okey, pasukan hijau cuba dapatkan mata. Okey, patah balik. Bola. Okey, bola. Kejar. Bola di bawah. Okey. Itu bola datang. Okey.
Okey, oh ada dua. Okey. Oren mula. Okey. Main. Okey, cuba dapatkan gol. Come on, dapatkan gol. Attack, attack. Okey, hop. Gol, dapatkan gol. Counter. Habiskan. Gol. Go, 1 point. Okay, start di bawah. Terus start di bawah. Okey. Kita mula di bawah. Alright. 1-0. Okey, 1-0. Okey, kita sambung. 1-0. Come on guys, boleh. Okey, pasukan Oren. Mula di bawah. Coach, saya nak bagi kad kuning kepada Alan boleh? Oh, ya, Amaran. Amarah. Okey, main. Play. Okey, silakan. Oh. Okey. Bola dekat. Okey, main. Okey, kedudukan 1-0 sekarang ni. Okey, 1-0. Come on, come back. Tim kuning, come back. Tim kuning, come on. Now. Gol. 1 sama. Okey, ada masa sikit lagi. Come on. Okay. Coach, saya cuba masuk kumpulan yang tak pakai bib boleh? Boleh. Boleh kita tengok betul ke Abang Akmal ni main betul-betul kan? Okey. Come on lah. Okey. Jadi 5 lawan 4 boleh ke coach? Boleh, tak ada masalah. Tak ada Boleh ah. Boleh ah, bagi dia lebih boleh ah. Boleh, tak ada masalah. Okey. Ready? Alright. Okey, boleh. Okey. Okey, lose. Oi, No goal. Okey, mana start. suara? Oi. Come on, start. Cepat Okey, bola. come on. Sikit lagi. Ingat Okey. tadi. Kita bersuara, minta bola, cari ruang. Okey, check. Tim kuning nak attack. Go, good, go. Wow. Pass. Good. Satu lagi, come on. Dapatkan ruang. Okey, Belakang. boleh buat hantaran. Good. Okey, lagi sikit. Lagi sikit. Kita perlukan pemenang ni. 1-0. Macam 1-0. Boleh. Boleh halan weh. Okey, tim hijau. Come on. Okey, out. Okey, bola sana. bola. Bola hujung sana. Okey, sambung. Okey, keluar tim. Main. Weh, go. Wow! Yeah. Come on. Okey, terima kasih. Stop. Come on, buat. Saya Go. punca, Tiga orang. Saya punca, guys. Aduh. Okay, kita pun cakap punca sama-sama tau. 1, 2, 3. Nak sama-sama, kalah sama-sama. Saya Okey. punca. Okey, nampak sikit. Okey. Okey. Alright, bye. Okey, coach. Walaupun saya punca, coach. Tapi saya seronok. Kenapa, coach? Saya dapat buat oleh dekat dia. Okey, jadi murid, macam mana semua? Okey tak? Okey. Seronok? Coach, yang inilah sebenarnya apa yang saya dapat rasa, ini baru betul-betul. Okey. Dan dia kalau pandangan peribadi saya, dia macam futsal. Tetapi dia lain sedikit sebab yang ini kita akan cuba terapkan di atas padang, betul? Baik. Ya. Coach, boleh berikan rumusan sambil-sambil tu saya ambil oksigen kejap Silakan. Okey, dalam latihan modified antara ni kita menggabungkan daripada sudut memanaskan badan, teknik, kemahiran dalam permainan situasi dan juga permainan kecil ataupun yang kita sebut sebagai modified game. Yang paling penting dalam situasi permainan ataupun latihan begini, pemain berasa seronok dan sangat menyintai sukan bola sepak. Betul. Itu adalah hasrat dalam permainan kecil ataupun modified game ini. Itu dia. Oh, cukup pendek coach ya. Ya. Walaupun pendek tetapi isinya cukup padat. Baik, terima kasih banyak-banyak coach. Kita bagi tepukan kepada coach Fendi kita. Baik, kepada anda semua sampai di sini saja untuk episod sukan kali ini. Kalau nak tahu apa lagi yang bakal dikongsikan oleh jurulatih kita, nantikan episod seterusnya. InsyaAllah bersama dengan saya Akmal Nazri. Inilah dia kita sebut Didik TV KPM, sama-sama boleh. Kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Bye. Didik TV KPM